Minggu lepas, 2 minggu lepas kita janji kata nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa ada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat pakai keluar dalam suasana yang depa panggil pada tahun kelaparan ataupun tahun kebuluran. Nabi ada satu kisah tu, dia tak biasa lagi keluar pada waktu tu, tiba-tiba hari tu dia keluar dengan sebab dia lapang. Nabi bukan kata dia duduk dalam keadaan yang senang sangat dah. Nabi juga pernah juga berada dalam keadaan yang cukup geting. Antaranya tak ada dalam kitab kita. Ini kita ambil rujuk daripada kitab lain. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu dia kata, inna kunna al Muhammadin. Hadis lain yang kita cuba bawa di sini, inna kunna al Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Sesungguhnya Sayyidina Aisyah kata, kami ni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menyalakan api di dapur kami untuk memasak masakan. Sebab apa? Kami tidak ada apa-apa pun melainkan tamar dan juga air sejuk. Ini antara hadis yang menyatakan Nabi Muhammad SAW bukan di kalangan orang yang sentiasa duduk dalam keadaan-keadaan yang senang lenang. Dengan sebab tu ulama-ulama dia sebut Nabi Muhammad SAW dia biasa duduk dalam 2 keadaan. Yang pertamanya halul ghina. Nabi biasa duduk dalam keadaan senang. Dia biasa rasa dengan keadaan-keadaan ni. Halul ghina ketika mana dia duduk dengan Sayyidatina Khadijah. Sebab Khadijah ni adalah seorang daripada wanita yang businesswoman. Jadi duit pada masa tu banyak, dan Nabi dia biasa duduk dalam keadaan senang pada masa tu. Dan juga Nabi juga pernah duduk dalam halul fuqara, dalam keadaan orang fakir. Sebab apa? Sebab Nabi dia nak rasa dengan kedua-kedua kehidupan ni. Bagaimana dia nak rasa dengan kehidupan orang yang senang, dan juga dia nak rasa dengan kehidupan orang yang susah. Supaya apa? Supaya dia dapat merasai apa yang dirasai oleh umat dia. Umat dia rasa senang, dia pun biasa rasa senang, dan juga dia rasa susah pun dia biasa juga rasa susah. Dan Nabi dia suka duduk dalam keadaan orang yang susah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan orang yang susah, kita lebih teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita hari ini pun, kalau kita duduk dalam keadaan yang susah, kita akan teringat kepada Allah SWT. Kalau kata duduk dalam keadaan senang, kita lupa pergi dekat Allah SWT. Tiba-tiba ya Allah SWT bagi apa, kita terlanggar apa kereta duduk tengah bawa, langgar sikit, astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullahalazim, subhanallah, kita akan sebut terus Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu kita duk teringat. Tadi yang duk bawa tengah bawa tu duk pasang lagu Hindustan apa tak teringat, lagu Korea apa pi kat atas tak teringat, tiba-tiba langgang apa pi baru teringat. Dengan sebab tu Nabi dia suka duduk dalam keadaan fuqara, halul fuqara. Dia lebih banyak duduk dalam keadaan orang susah ni. Antaranya lagi ada juga hadis daripada Abu Talha. Dia menceritakan bahawanya syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Talha dan sahabat-sahabat depa pi kepada Nabi Muhammad SAW bagi mengadu kepada Nabi tentang depa ni duduk tengah lapang. Depa syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ju'. Depa pi kata, Nabi kami duduk tengah lapang. Wa rafa'na an butunina. Lalu depa kata kami pun angkat baju kami dan tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat perut depa an hajarin, ada satu batu yang dilekatkan dekat perut depa. Hadis ni selalu masyhur, kita duk biasa dengar kisah ni. Sahabat-sahabat pada satu ketika tu depa lapang sangat, depa pergi jumpa kat Nabi, depa tak sanggup dah, rasa lapang, angkat pi baju tunjuk dekat Nabi, je duk ada batu kat perut depa. Batu bata depa bubuh kat perut depa, tak mau bagi masuk angin. Sebab tu kalau kita rasa nak kurus, kita nak rasa nak diet apa, ambil batu bata buh kat perut, tak bagi masuk angin. Lepas ni try buat lah. Sambil-sambil main masjid nak semayang, main surau apa nak semayang tu, buh batu pergi seketui. Kan? Farufa' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW pun dia angkat jubah dia an batnihi, dia tunjuk perut dia an hajarain. Perut Nabi ada 2 ketul batu. Depa baru tunjuk kata kami ada 1 ketul batu. Nabi angkat jubah dia, tak cakap banyak, dia selok saja, dia tunjuk kat perut dia ada 2 ketul batu. Habis sahabat, mafish kalam, tak boleh nak cakap apa dah.
Macam kita lah, kalau kenal-kenal gitu kan, pergi tunjuk ke orang, kata aku ada RM10 ni ya, kawan bawa keluar dia, aku dah ada RM1 ni ya, habis nak kata apa kan, duit tak ada dah. Hak ni pun kita, yang mereka nak kata mereka lapang, tunjuk ada satu saja batu, tiba-tiba Nabi angkat pergi duduk kat perut 2 batu, habis tak ada apa, pakai balik gitu ya. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebab apa? Yang ni yang cerita dia duduk pada tahun kelaparan. Ada satu tahun tu memang Allah SWT tahan air hujan yang turun sehingga kan habis binatang-binatang dan ternakan-ternakan mati. Hak ada ternakan pun susu tak ada pada masa tu, payah mereka nak minum. Maka hadis ni telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Panjang sikit hadis ni, tak apa kita dengar cerita malam ni. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Di cerita sini Abu Hurairah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia keluar pada satu ketika yang mana yang dia ni tak biasa keluar pada waktu tu, dan juga waktu ni wala yalqahu fiha ahadun, dia takkan pergi jumpa dengan seseorang pun, tapi tiba-tiba waktu tu dia keluar. Fa'atahu Abu Bakr, tiba-tiba sahabat dia Sayyidina Abu Bakar pun mai dekat dia. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin, Nabi tanya kepada Abu Bakar, ma ja'a bika ya Abu Bakrin, apa yang menjadikan hamai waktu ni kat aku ni, sebab apa yang hamai? Tanya dekat Abu Bakar. Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslimu alaihi. Jenis Abu Bakar ni dia jenis pemalu sikit, dia tak macam Umar Ibn Khattab. Dia kata Nabi sebut dekat sini kharajtu, Abu Bakar sebut pada Nabi, aku ni keluar nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni aku keluar, aku nak jumpa hang Rasulullah. Aku nak pergi wa anzuru fi wajhi, aku nak tengok muka hang, wa taslimu alaihi, dan juga saja aku nak keluar nak mai bagi salam dekat hang, nak bersalaman-salaman dengan hang saja. Abu Bakar dia jenis malu, dia nak bagi tahu, kata dia lapang juga. Style kita lah, kita nak pinjam duit pun kita ada bahasa kiasan kita. Ada jenis orang yang pipi minta duit terus, weh mai pinjam Ustaz, boleh 200 ke hang? Jenis tu rasa berat sikit nak bagi. Tapi hak jenis mai puji, hari ni aku tengok muka hang ni nampak jernih sikit, dia mai ikut tu. Dia kata hang pakai apa, Q putih ke? Takkan Q putih kot kan? Dia kata aku tengok muka hang nampak jernih sikit, hari ni nampak macam ahli syurga. Baju hang pakai pun tak sama macam baju-baju yang hang duk pakai selama ni, padahal baju tu kan, hak ujung dia tu yang penting. Hang ada tak 200 aku nak pinjam bi Ustaz? Yang tu yang selalunya kan dia puji-puji dulu. Tapi Sayyidina Abu Bakar pun macam tu juga, dia nak bagi tahu, kata dia lapang, tapi dia kata aku saja keluar ni, aku nak mai tengok hang Rasulullah, nak salam dengan hang, dan juga dia kata aku ni nak keluar ni dengan sebab nak melihat muka hang. Kemudian falam yalbas an jaa Umar, tak lama kemudian sahabat Nabi yang nama Umar bin Khattab pun mai. Maka faqala ma jaa bika ya Umar, Nabi tanya hang ni mai sebab apa Umar? Waktu-waktu guni selalunya orang tak mai, tiba-tiba hang mai juga waktu ni. Abu Bakar pun mai tiba-tiba, sebab apa ni? Sayyidina Umar hak jenis tadi ni, qala al-ju'u ya Rasulullah, aku ni lapar. Sayyidina Umar jenis dia lah, jenis orang betul kan, kata terus, nak kata orang nak bunuh orang, bunuh terus. Sayyidina Umar dia tak ada dah belah-belah kasihan ke apa. Jadi dia kata aku lapar ya Rasulullah. Qala wa ana qad wajadtu ba'd zalika, Nabi sebut aku pun sebenarnya duk tengah lapar juga, sebab tu aku keluar waktu ni, sepatutnya aku tak pernah keluar ni. Maka fantalaqu ila manzili Abil Haitham ibn Tayyah al-Ansari, maka mereka 3 orang daripada sahabat Nabi ni, Nabi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, mereka keluar pergi ke rumah Abi Haitham ibn Tayyah al-Ansari. Keluar 3-3 pergi ke rumah Ibn Haitham ni. Sebab apa? Wa kana rajulan kathiran nakhil wal sya'i, seorang sahabat yang nama dia Abi Haitham ni, dia ni seorang sahabat Nabi yang banyak daripada kebun-kebun tamar dan juga kambing-kambing di kalangan orang yang kaya ketika tu. Walam yakun lahu khadamun, tapi dia ni tak ada khadam, tak ada hamba untuk dia nak buat kerja dengan dia. Falam yajidu, depa sampai-sampai depa tengok-tengok dia tak ada. Faqalu li imraatihi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada isteri dia, aina sahibuk, mana dia tuan dia ni, ataupun mana dia suami hang ni? Faqalat intalaqa yasta'zibu lana al-ma'a, dia keluar untuk nak ambil air kepada kami.
Dia bagi tahu, isteri dia kata tuan rumah ni tak ada, sahabat Nabi nama Abu Haisam ni tak ada. Sebab apa? Dia keluar pergi ambil ayam. Dulu rumah dulu pun zaman Nabi pun depa antara tandah dengan rumah pun jauh. Kita pun biasa duduk satu ketika dahulu. Teringat tak zaman tu? Zaman yang rumah dengan jamban duduk jauh-jauh. Yang tu zaman paling romantik sebenarnya tuan-tuan. Zaman hak kita dengan ayah kita, kita dengan mak kita, kita akan jadi lebih rapat lagi. Saya tak ada lah waktu tu sebab duduk dekat taman lah. Cumanya rumah tu belakang tu dia ada jamban kan, tapi duduk dalam rumah juga. Cuma ada pintu pagar, dia kena keluar pintu dulu baru buka, tapi duduk dalam kawasan rumah juga. Tak ada masa tu. Cuma kalau balik kampung memang kena turun tangga pergi ke tandah. Masa tu duduk ketak-ketak lagi nak turun kan. Teringat lagi masa tu balik raya ke apa, nak mandi apa ke, ataupun kita tengah-tengah malam nak kencing ke, gerak ayah, pergi kejut ayah, mai turun sat, tolong teman sat, turun bawah pergi duduk kencing, suruh ayah tunggu depan pintu, jangan duduk tunggu kat atas, tunggu depan pintu kan, sambil-sambil duduk kencing ke, sambil-sambil duduk buang ayam ke, pergi duduk panggil ayah lagi, suruh keluar tu. Sebab apa? Sebab takut. Betul tak? Ada tak dia dua luar tu? Dia saja sembang duduk dalam sambil duduk teran kan. Masa tu memang suasana pun kita dengan sebab tu masa tu antara ukhuwah kita dengan adik-beradik pun jadi rapat. Tapi hari ni kita dah tak ada dah suasana macam tu kan. Sebab nak keluar pergi turun tandas, orang kena pergi ambil ayam dulu kadang-kadang. Kalau tengah malam pula takut kena ajak pula siapa-siapa adik-beradik ke ataupun sepupu teman. Tapi hari ni tak ada suasana macam tu. Dengan sebab tu hari ni orang tak berapa nak, dia kurang sikit nak ngam. Adik-beradik sama adik-beradik pun kurang nak ngam. Sebab apa? Adik-beradik lah ni kira dapat handset hang satu, aku satu, duduk dalam bilik, yang ni duduk dalam bilik. Hak ni komputer ada, hak ni ada handset satu, habis duduk main slide. Tak ada suasana macam tu. Kemudian bila kata Nabi nak tengok benda tu, ayam yang tadi sahabat tadi dia pergi ambil ayam, falam yalbasu an jaa Abul Haisam. Tak lama kemudian datang Abu Haisam tadi tu bi qurbatin, yang bawa ayam, yaz'abuha fa wada'ah, maka dia letak. Summa jaa yaltazim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata tu dia mai tu, dia duduk pi dekat terus dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tengok Nabi mai, dia seronok. Dia rasa seronok sebab Nabi mai nak melawat dia ataupun nak mai buat apa ni. Dia terus pi kat Nabi, dia kata wa yuftihi bi abihi wa ummi. Dia kata sebagai tebusan, asal ayat ni sebagai tebusan untuk ayah aku dan juga mak aku. Mana kata demi mak aku dan ayah aku, apa benda yang boleh aku bantu hang wahai Rasulullah. Jenis sahabat ni. Dengan sebab tu Nabi Muhammad SAW dalam hadis dia sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahbu ilaihi. Tidak beriman ataupun kurang iman seorang itu melainkan aku ni dikasihi lebih daripada ahli-ahli dia yang lain. Isteri dia sayang Nabi lebih daripada isteri dia. Walaupun dia sayang isteri dia, dia sayang anak dia mesti sayang anak dia, tapi Nabi mesti lebih lagi daripada anak dia. Yang tu orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dulu macam tu. Dia kata demi mak dan ayah aku, hang nak apa sebenarnya yang hamai ni. Summa talaqa bihim ila hadiqah. Maka Nabi cerita depa tiga-tiga orang mai sebab lapar dan sebagainya. Maka sahabat tadi ajak terus mai ikut kita pi hadiqah, kepada kebun dia. Fabasata lahum basatan. Maka sahabat tadi hampar dengan satu hamparan. Summa talaqa ila nakhlah faja'a biqinwin fadha'ahu. Maka dia pun pi terus ke pokok tamar tadi, dia pun petik seguguh daripada pokok tamar itu, buah tamar tu letak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut afala taqaita lana min rutbah. Ang tak adakah, tak petikkah kat depa, kat kami ni, dia kata daripada tamar yang dah masak. Sebab dia bawa kinwin ni standar yang belum masak lagi. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru. Aku ni, dia kata aku sebenarnya aku nak kalau boleh hang sendiri pi pilih hang nak jenis apa ni. Dia kata dekat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi kata hang tak buat mai kat kami ke tamar yang dah masak. Sebab yang dia buat mai tadi tamar yang belum masak lagi. Maka Nabi sebut dekat dia tadi, hang tak boleh kau tolong petik kat kami tamar yang dah masak. Maka dia sebut kepada Nabi,
kalau boleh aku nak hampa pi sendiri pi petik apa yang mana nak ambil ya. Antuqayyiru mir rutabi wa busarihi. Hang nak pi ambil tamar yang dah masak dah ke ataupun tamar yang dekat-dekat nak masak. Fa akalu wa syaribu min zalikal ma. Maka Nabi pun sebut di sini depa makan, Nabi makan, wa syaribu dan minum daripada air yang sahabat dia bawa tadi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebut, haza wallazi nafsi biyadihi minan na'im allazi tas'aluna anhu yaumal qiyamah. Hak ni dia kata dengan apa yang hang buat kepada kami ni, hang bagi makan ni, maka dengan nyawa yang ada pada tangan aku ni, wallazi nafsi biyadihi, dengan nyawa yang ada pada tangannya, iaitu nyawa aku ni yang ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala ni, dia kata dengan nikmat ini akan ditanyakan pada yaumul qiyamah nanti. Apabila ditanyakan nanti, maka Nabi yang akan jadi saksi bahwasanya sahabat dia ni bagi makan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa kepada dia, zillu baridun, maka dengan sebab hang bagi pada ni, di hari kiamat nanti hang akan duduk di bawah bayang-bayangan yang barid, yang sejuk, di mana pada padang mahsyar nanti yang kita biasa dengar matahari akan duduk sejengkal nanti. Nabi doa dekat dia, masa tu akan ada bayang-bayang yang sejuk akan melindungi hang, wa rutabun tayyibun, dan bila dimasukkan dalam syurga nanti Allah SWT akan hidangkan dengan rutab, dengan tamar yang lebih baik daripada ni, wa ma'un baridun, dan juga air yang lebih baik yang sejuk. Fantalaqa Abul Haytham liyasna'a lahum ta'aman faqala an-nabi. Maka oleh kerana sahabat Nabi ni dengar dengan doa-doa yang Nabi duk baca dekat dia, dia pun terus bangun, dia nak pergi sediakan makanan dekat Nabi dengan dua orang sahabat dia lagi. Maka Nabi sebut kepada dia, la tasbahanna lana zata dur, tolong jangan sembelih kat kami kambing yang masih lagi duk sedang menyusu. Dengan sebab tu kalau kita nak buat sembelih apa-apa, kalau tengok dia sedang duk menyusu kambing tu, maka tidak harus ataupun tidak boleh kita nak sembelih binatang yang sedang menyusu anak dia. Sebab apa? Kesian dekat anak. Biar hidup dulu. Kita nak buat korban pun orang takkan syorkan untuk korban dengan binatang yang sedang menyusukan anak. Fazabaha lahum anakan au juz'an, maka disembelihkan pada Nabi ini anakan ataupun jadian. Perawi hadis ni dia tak ingat sama ada dia kata disembelihkan dengan anakan, iaitu kambing yang umur 2 tahun ataupun lebih daripada setahun, kambing yang umur dia setahun ataupun lebih daripada setahun. Maka fa'atahum biha fa'akalu faqala, maka dia masak-masak, dia sembelih-sembelih, dia siang apa semua dia masak bagi pada Nabi, fa'akalu, maka mereka pun makan. Maka Nabi sebut, halaka khadim, Nabi tengok dia duk buat benda ni seorang, Nabi tanya dia, hang ada khadam tak? Hang ada hamba tak? Qala la. Qala fa idza atana sabyun fa'tina, maka apabila aku datangkan nanti lepas ni 2 orang daripada tawanan, maka aku nak hang pilih salah satu daripada. Maka tak selang berapa lama Nabi pun datang dengan 2 orang daripada tawanan Nabi. Fa'atahu Abul Haytham, maka Nabi pun panggil kepada Abu Haytham tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhuma, dia bawa mai 2 orang khadam, dia suruh pilih, hang nak hang pilih salah seorang daripada dia. Faqala ya Rasulullah ikhtar li, hang tolong sak pilih ke aku. Faqala Nabi innal mustasyaru mu'tamanun, dia kata sesungguhnya aku ni pemberi nasihat yang jujur. Dia tunjuk yang seorang ni, dia kata yang ni adalah seorang yang boleh memberi nasihat, dan juga dia ni seorang yang mutamin, iaitu seorang yang jujur ataupun seorang yang amanah. Khudh hadza, Nabi kata ambil yang ni. Fa inni ra'aituhu yusalli, sebab apa? Aku duk tengok dia ni jenis kaki sembahyang. Wastausi bihi ma'rufan, maka Nabi Muhammad SAW dia wasiatkan kepada Abu Haytham, jaga dengan hamba dia ni dengan baik. Nabi sebut macam tu lah, jaga dia ni dengan baik. Sebab apa? Sebab dia ni jenis orang yang suka bagi nasihat, orang yang jujur, orang yang tak pernah tinggal sembahyang. Hang ambil dia, hang jaga dia elok-elok. Nabi pesan macam tu. Maka Abu Haytham pun balik ke rumah dia, jumpa dengan bini dia, fa akhbaraha biqauli Rasulullah, dia pergi cerita dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia. Faqalat imra'atu ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hang tak tahu ke apa yang Nabi sebut, benda apa yang sebenarnya Nabi nak daripada hang ni? Bini dia
orang yang cerdik ni, bini yang cerdik. Dia dapat bini yang cerdik dan juga terpelajar. Dia kata Nabi sebutkan, hang tak tahu kan apa yang dimaksudkan oleh Nabi yang suruh jaga baik kepada dia ni. Tak lain tak bukan, dia kata illa bi an taqtaqu, melainkan dia nak suruh hang ni memerdekakan hamba yang tadi ni. Qala fa huwa atiqun, maka Abu Haisam kata ketika itu juga dia telah memerdekakan bagi hamba tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifah, sesungguhnya Allah SWT tidak mengutuskan seorang nabi dan juga tidak mengutuskan seorang khalifah, melainkan ada dua benda kepada dia, iaitu yang pertamanya dia ada satu keinginan untuk ataupun perangsang kepada menyuruh orang melakukan dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, suruh dengan perkara yang baik dan juga mencegah daripada perkara-perkara yang mungkar. Dan juga dia ada keinginan la ta'luhu khabala, yang mana keinginan tu tak henti-henti untuk dia nak jauhkan seseorang itu daripada keinginan seseorang itu nak melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad lah orang yang akan menghentikan keinginan yang ada pada diri seseorang itu. Wa man yuqa batanatan su faqad wuqiya, maka dia kata siapa-siapa yang terselamat, Nabi sebut kepada kita, siapa-siapa yang terselamat daripada keinginan hati dia yang jahat nak menyeru kepada kejahatan, maka dia ini adalah orang yang selamat daripada api neraka dan juga selamat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis yang panjang yang mana nak cerita kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga satu-satu ketika dia juga pernah merasai dengan derita yang mana yang dia ni tak cukup makanan dan juga sahabat-sahabat. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya, qala hadatsana Qutaibah hadatsana Ja'far bin Sulaiman الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفاه. Dia kata di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun kenyang memakan roti ataupun daging, melainkan jika dia makan dalam keadaan dhafaf. Dhafaf ni buat kenduri makan ataupun makan beramai-ramai. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam hadis lain pun Nabi ni yang kata dia makan kenyang ni pun hanya penuhi dengan 2/3 daripada perut dia saja. Kalau kita ni pakai penuh gitu, kadang-kadang tu kan ekor mi pun terjengui keluar, punya penuh sumbat-sumbat sampai mi punya ekor pun tak boleh nak masuk dah kan, jengui keluar lagi ke rengkung kita, punya duk pulun telan. Tambah-tambah hari puasa, hari raya ataupun bulan puasa, dia makan dia tak boleh makan siang, dia telan banyak. Nabi Muhammad dia tak pernah, perut dia tak pernah lebih daripada 2/3 perut. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, 9 lebih dah. Duk rasa nak baca kitab tu pun tak berapa dah. Nak pi lagi ke?